everyone, Assalamualaikum and salam sejahtera to all student account form 5-05. Okay, so this is our video berkaitan dengan kerja khusus account 2022. Ialah bahagian yang ke-20. Kita nak continue pula berkaitan dengan Leja Am Perasan, yang mana hari tu kita dah selesai dengan Journal Am Perasan. Dah settle dah dekat bahagian ke-19. Siapa yang belum tengok lagi, pergi tengok dulu. Now daripada Journal Am kita akan proceed pula dengan bahagian ke-20, iaitu berkaitan dengan Leja Am. Okay, so daripada journal kita nak postkan pula ke dalam Leja Am. Okay, and for those siapa yang belum lagi subscribe, cepat-cepat subscribe video YouTube channel I. Okay, free sahaja, just klik saja button subscribe, and jangan lupa untuk like, share and also comment in my video. Alright, so I think let's go everyone. Kita akan teruskan dengan bahagian yang ke-20 Leja Am Pelarasan. Let's go. Okay, now kita akan continue dengan Leja Perasan. Okay, Leja Am lah. Okay, tapi sebelum I teruskan, pastikan segala berkaitan dengan Journal Am yang ini awak dah selesai buat, sebab kita akan refer untuk Journal Am ni untuk dipostkan ke dalam Leja di sini. Okay, I hope that everyone boleh nampak. Cepat dekat sikit. Okay. Okay, so macam mana kita nak buat dia? Tak susah apa, simple sahaja. Okay, so first thing, okay, kita tengah bercerita pasal yang pertama adalah I ambil berkaitan dengan ambilan dan juga kadar bayaran. Okay, untuk ambilan, kalau you ingat balik, okay, awak kena tengok balik imbangan duga awak yang sebelum ni. Imbangan duga sebelum kita buat pelarasan sebelum ni. Okay, okay, awak tengok dekat sini, ada tak perkataan ambilan? Tiada. Okay, kalau tak ada perkataan ambilan, tak apa, awak just proceed saja buat dia. Okay, dan untuk perasan kita akan ambil satu tarikh, iaitu pada tarikh imbangan duga, iaitu 30 April 2022. So jadi sekarang ni kita akan pakai semua ni menggunakan tarikh 30 April 2022. Okay, so disebabkan ambilan tak ada, so awak just buka saja Leja ambilan di sini. Okay, dan awak tengok ambilan ni berada di belah mana. Kat mana ni? Okay, cakap kalau journal nak record Leja mesti kena follow. Kalau debit masuk belah debit, kalau kredit masuk belah kredit. Dan butir tak apa, butir nama kawan dia. Ingat lagi kan, Ayah Jayu? Okay, so ambilan berada di belah debit 240, you akan record di belah debit. So you pun record lah belah debit yang mana bertarikh 2022 April 30. Dan walaupun letak belah debit, tapi perkataan kena tulis perkataan kawan dia. Kat sini adalah kadar bayaran. So sini I akan masuk kadar bayaran. Okay, dan amount dia adalah 240. Masukkanlah. Okay, selesai. Okay, lepas tu yang ini pula kadar bayaran dekat belah mana? Belah kredit. So you akan letak dia belah kredit. Tapi butir tulis nama butir kawan dia. Siapa nama kawan dia? Ambilan. Tapi sebelum tu, sebelum awak nak buat, awak pergi cek dekat imbangan duga, ada tak perkataan kadar bayaran ataupun utility? Ada. So dekat sini kadar bayaran I sebelum ni dekat imbangan duga, amount I adalah sebanyak 400. Dan I letak dia belah debit. So I akan letak dekat sini sebagai baki. Maksudnya hari kita dah close kan? Kan dekat hari tu Leja Am kita dah close. So awak akan masukkan saja amount dia 2022 April 30. I put here as a baki BB, yang mana hari tu adalah RM400. Okay, dan sekarang ni kadar bayaran I dekat sini letaknya di belah kredit. Nampak bila masuk dalam belah kredit. So I akan letak dia belah kredit. Ni debit, sana kredit. I pun akan letak belah kredit bertarikh 2022 April 30. Dan tulis nama kawan dia is ambilan. Dan amount dia sama dengan tadi 240. So here is 240. Saya nampak tak you post macam ni? Nampak tu? Here. So betul lah, akaun ambilan dekat belah debit. Kenapa ambilan bertambah? Sebab kadar bayaran itu. Kadar bayaran kenapa dia berkurang ke belanja? Belanja kalau bertambah debit, belanja kalau berkurang kredit. Kenapa tiba-tiba kadar bayaran kita berkurang? Sebab dia adalah yang mana kita kurangkan, sebabkan itu bukan perniagaan punya tapi kediaman punya. So kita anggap sebagai ambilan. Okay, sudah selesai kan? Maka dah selesai, awak tutuplah dia. Tutupkan dia. So sini akan jadi 2022 April, tutup as a baki HB. And here will be 240. Lepas tu tutup macam biasa. Tutupkan dia. Okay.
So here 240. Here also 240. So nanti yang ini bawa turun bawah, dia akan jadi sebagai baki BB untuk May 1st 240. So amount ni nanti you akan masukkan dekat imbangan duga tu. So jadinya ambilan awak 240. Belah debit. Betul lah. Ambilan kan kontrak kepada equity milik. Jadinya belah debit. Okay. So kadar bayaran tak ada apa-apa kan? Sama, tutupkan juga. So amount dia besar, let's say 400 here. Here also is 400. Okay, and then yang tak cukup belah mana tu? Belah sini kan? So situ akan jadi 160 sebagai baki HB. Jangan lupa bawa turun bawah 160. Sini jadi sebagai baki BB yang mana akan dimasukkan dalam imbangan duga terselaras. Macam tu. Dan you akan repeat benda sama. Apa yang buat ni you repeat saja. Okay. Next, seterusnya. Susut nilai lengkapan. Cuba you tengok balik. Susut nilai lengkapan. Ada tak sebelum ni? Susut nilai lengkapan tak ada. Tak ada. So tak payah masukkan baki BB. Yang ada cuma SNT lengkapan. Okay. So kalau tak ada, awak boleh teruskan. Yang mana susut nilai lengkapan, kita letak dia belah mana? Kita letak dia belah debit. Tapi siapa nama kawan dia? Susut nilai terkumpul lengkapan. Okay. So you pun masukkanlah dia. So here is okay, 20. Sekejap ya. Okay. 20, 22 April 30. Belah susutnya adalah belah debit. Tapi tulis nama kawan dia, iaitu susut nilai terkumpul lengkapan. Susut nilai terkumpul lengkapan. And the amount is 25. So I put here as a 25. See? 22 April 30 susut nilai terkumpul lengkapan amount 25. Okay, manakala susut nilai terkumpul lengkapan dia berada di belah kredit, betul? Tapi cuba tengok dekat sini, ada tak apa-apa perkataan susut nilai terkumpul lengkapan dekat imbangan duga hari tu kita buat? Ada. Dekat mana Miss taruh? Miss taruh dia dekat belah kredit. Is it? Susut nilai terkumpul lengkapan amount dia hari tu is 600. So dia belah kredit. Maka Miss akan jadikan dia sebagai baki B. So 20, 22 April 30. Ini pada imbangan duga baki BB 600. Alright. Okay, lepas tu tadi dia belah debit. So SNT belah kredit. You masukkan sini. Tapi tulis apa? Tulis nama kawan dia. Okay, tadi kan debit susut nilai lengkapan, kredit susut nilai terkumpul lengkapan. Maka sini akan tulis susut nilai and the amount is 25. Lepas tu dah siap kan? Dah siap, kita tutup. Tutupkan dia. Maka sini tak ada apa-apa. Just put here as a 25. Here also is a 25. So 2022 April 30 as your baki HB. Okay, as your baki HB. And the amount is 25. Bring here will be 25 as your baki BB on the 1st May. See? So I dah tutup. So nanti amount ni akan masuk imbangan duga terselaras. Okay? Okay, itu ada tutupnya pula. Tutuplah sama. Tutupkan dia. Maka sini 600 tambah 25, 625. So 2022 on April 30. So sini akan jadi sebagai baki HB. So tutupkan dia 625. Here also 625. Baki HB bawa turun bawah. So on the 1st May will be as your baki BB. And here is 625. So amount ni akan masuk dekat imbangan duga terselaras. Okay? Selesai. Okay?
So nanti SNT kenderaan pun you buat benda yang sama Okay, next kita pergi pula kepada akaun hutang ragu. I tak nak buat semua, I just tunjuk dulu. Okay, mana yang tunjuk, I tunjuk. Okay, yang selebih tolong buat sendiri. Okay, so untuk akaun hutang ragu pula. Okay, hutang ragu ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, I tak perlu wujudkan baki BB. Macam SNT tadi kan, SNT tadi ni kita ada baki BB kan, I tak perlu wujudkan dia. Okay, okay, so untuk hutang ragu tak ada, so I boleh terus proceed. Yang mana hutang ragu kita letak dia belah debit, so you akan record belah debit. Tapi letak nama kawan dia, siapa nama kawan dia, peruntukan hutang ragu. And my amount is a 203. Okay, so I masukkan So belah debit 2022 April 30. Nama kawan dia, siapa nama kawan dia tu? I tengah buat akaun hutang ragu. So I akan tulis nama kawan dia. Nama kawan dia adalah peruntukan hutang ragu. And the amount is 203. Okay, manakala peruntukan hutang ragu. Pergi-pergi dekat imbangan duga hari tu, ada tak perkataan peruntukan hutang ragu? Tak ada. Bila tak ada, terus kita proceed. Peruntukan hutang ragu di belah kredit. Sekejap lagi you akan letak belah kredit. Tapi butir akan tulis nama kawan dia. Siapa butir kawan dia? Hutang ragu. So, put here 2022 April 30 here as a hutang ragu. And the amount is 203. Dah sudah kan? Dah sudah tutup. Macam tu je. Tak susah pun. Okay? Siapa kata susah? Tak susah. Okay? Fahamkan konsep dia. So, here is 203. And then jangan lupa kita akan ada baki HB. So, April 30, 203. So, another one is 203 jugalah. Baki HB 203. So, here jangan lupa bila baki HB waktu bawah jadi baki BB. So, baki BB on the 1st May. Peruntukan hutang ragu pun sama. Tolong tutup. Okay. 203. So, here will be your baki HB 203. So, sini tutup on the 1st May as your baki BB 203. Macam tu. Okay. So tengok logik lah, nampak? Betul kan? Hutang ragu, nampak tu dekat belah debit? Betul. Sebab dia belanja. Peruntukan hutang ragu, tengok baki BB awak. Belah kredit, betul ke tak betul? Betul. Sebab peruntukan hutang ragu is a contract of ABT. Macam tu je lah. Apa tu you proceed buat dia. Okay. Okay, next seterusnya I nak proceed on. Okay, sewa nanti cuba try buat. I nak pergi kepada bank. Bank lah. Okay. So, akaun promosi. Okay. Promosi letak dekat debit, bank letak dekat kredit. Okay, sekarang ni promosi ada ke tak ada dekat dalam kita punya imbangan duga hari tu? Memang tak ada. Tak ada sebab kita baru nak wujudkan dia. Maka awak boleh terus proceed. Manakala bank ada. Bank hari tu Miss taruh amount dia sebanyak 20241. Maka ini I akan masukkan dulu. Sebab ibarat macam ni tau. Ledger apa yang kita buat hari tu, kita nak continue dia. Kita nak update balik. Rupanya ada benda yang kita perlu betulkan. So, baki yang ini kita akan masukkan semula dekat dalam ledger yang ni. Maka sebab ni letak belah debit. So, kita letak tu sebagai baki BB. Okay. So, here 2022 April 30. Baki BB hari tu duit dalam bank I. This is my amount. Bank 20,241. Alright. Bank pula. Sebab daripada imbangan duga, so dia baki kan. Maka jadi sini baki BB. Okay. Okay, lepas tu tadi saya cakap apa? Promosi dekat belah debit, bank dekat belah kredit. Amount dia 240. So, promosi debit kan? Promosi debit. So, bila promosi debit, I akan masuk dekat promosi debit. Amount dia is 250. Tapi lawan dia apa? Kawan dia bank. So, I put here as a bank lah. So, 2022 April 30. Okay. So, ini jangan lupa bawa turun bawah. Sebab bank dekat belah kredit tadi kan, dekat general arm.
So 2022 April 30. And kawan ni siapa untuk bank ni? Promosi. So here is a promosi. So kita akan bagi tahu macam ni lah. Oh, hari tu duit kita berkurang kan? Bank is asset, is it? Bank is asset. Asset kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Kan ada logik tak kita letak dia belah kredit? Logik. Sebab bila kita bayar, duit makin berkurang. So betul lah. And kalau orang tanya, kenapa duit you berkurang hari tu 30 April yang amount 250 tu? Oh, hari tu ada bayar untuk promosi. So from the ledger, you boleh cerita what happened on that period. On the current period masa tu. Okay, you boleh cerita balik. Hari tu duit I sebenarnya 2041 tu. Tapi lupa hari tu I nak record. Ada promosi. Now I nak record. Now you nak update dia. So sekarang ni duit awak dalam bank sebenarnya tinggal berapa? Bukanlah 2241. Bukan. Awak dah tolakkan dia. So here is 20241. Here is 20241. So duit dalam bank yang sebenarnya tinggal berapa? Awak tolakkan lah. So sini akan jadi sebagai baki HB. Dan you tolakkan dia kejap. So 20241 minus 250. So duit dalam bank I sebenarnya 19991. Ini yang latest duit dalam bank I. Okay. So sini akan jadi sebagai baki BB. So end up benda ni lah yang you akan buat sehingga habis. So sebab tu kenapa I cakap kena buat dulu journal arm. You kena buat dulu journal arm yang ni. Kalau you tak buat journal arm yang ni, you pun tak tahu nak tak debit ke kredit. Debit kredit. That's why kenapa benda ni perlu. Perlu sebenarnya. Okay. Boleh? Okay, I try satu lagi dengan you. Lepas tu yang lain kena buat sendiri. Mestilah. Sebab I dapat warning dah. I tak boleh kena tunjuk semua. Bahaya. Okay, I cakap betul-betul betul. I cakap ada orang call I tu. I betul. I tak tipu. Okay. Okay, I nak buat yang mana I buat jualan lah. Jualan. Okay, bawah sekali. Okay, untuk jualan tak nak I buat faedah lah. Faedah tak ada. Okay, jualan. Okay, untuk jualan you pergi tengok balik dekat imbangan duga you. Imbangan duga hari tu untuk jualan I, amount dia adalah sebanyak 31911. Belah mana? Belah kredit. So jangan lupa itu akan jadi sebagai baki BB awak. Belah kredit 3. Sepatutnya kena buat macam ni. Tak nampak. 31991. So 31911 sebagai I punya baki BB on 2022 April 30. Okay. Lepas tu I akan untuk jualan belum terpulih memang tak ada. Kalau you tengok dekat imbangan duga pun memang tak ada pun perkataan jualan belum terpulih. So biarkan. So kita terus pergi jenis. Yang mana ada saja. Ada cakap yang mana ada je kena masukkan. Okay. Dan I punya ni adalah jualan I letak belah debit, jualan belum terpulih I letak belah kredit. And amount I adalah 3720. Okay. Jualan dekat belah mana tadi? Debit. Debit. So I masukkan dekat sini belah debit 2022 April 30. So I put as a nama kawan dia. Siapa tu kawan dia tu? Pasangan dia. Jualan belum terperoleh. The amount is 3720. Manakala untuk jualan belum terpulih dekat belah kredit, tapi kawan dia jualan. So untuk jualan belum terpulih ada taruh belah kredit. Taruhlah. So taruhlah di sini 2020 April 30. Tapi siapa nama kawan dia? Jualan. So I put here as a jualan. Alright. So berapa? Amount yang sama 3720. Lepas tu buat apa? Tutup. Tutupkan dia. Kan? Tutup je lah dia. Dah tak ada apa-apa dah. So kita akan dapat latest update lah. Sebab hari tu kita punya jualan 3191. Tapi itu dia include sekali dengan Mei. Kita tak nak include sekali dengan Mei. Tak nak. So that's why kenapa you kena keluarkan dia. So jadinya amount latest you punya jualan adalah yang tak cukup belah sini. So belah sini akan jadi sebagai baki HB. So 31911 minus 3720. Ini jualan kita hari tu. Sekarang kita nak keluarkan dia. So ini tolak ni. So kita akan dapat berapa balance yang latest.
31911 minus 3720. So inilah dia latest jualan I yang bulan April, bukannya 31911. So make sure you bawa pergi bawah sini, akan jadi sebagai baki BB. So yang ini yang you akan masuk dekat imbangan duga terselaras. Okay, settle. And jualan bulan terpulang ni pun you boleh tutup macam biasa, just tutupkan saja 3720 here also 3720. Okay, tutup. So sini akan jadi sebagai baki HB 3720. Mana yang tak tarik tu awak topak-topak lah je tulis kan. Okay, so here will be your baki BB on the 1st May 3720. Logik tak tu dekat belah kredit? Logik sangat. Sebab dia liability kan. Liability kan is a credit side. So logik lah. Okay, lepas tu kita teruskan. Okay, lepas tu saya tengok ada yang buat faedah pinjaman tu masuk sekali dengan ansuran tak. Ansuran is ansuran, faedah is faedah. Sebab tu kalau you perasan ansuran 250 yang kita buat dulu tu, kita miss tolak dekat pinjaman sebab dia mengurangkan pinjaman. Tapi faedah atas pinjaman tidak mengurangkan pinjaman. Sebab faedah atas pinjaman dia adalah belanja, dia bukannya liability. So jadinya ini adalah item yang baru. Dia bukan sekali dengan ansuran. Okay, so just you proceedkan saja, selesaikan saja yang ini semua. Okay, untuk dimasukkan sehingga habis. Dah habis baru kita akan buat dia ke dalam imbangan duga terselaras. Tapi sebelum kita nak buat imbangan duga terselaras, ada satu lagi benda you kena buat lah. Kita kena prepare dulu berkaitan dengan akaun kawalan, baru you boleh completekan dengan imbangan duga terselaras. Okay, so pastikan you completekan semua ni dulu, baru mudah untuk kita continue on the next part. Okay, minta maaf akan tunjuk semua, tapi saya rasa ini pun dah kira alhamdulillah banyak sebenarnya ada tunjuk. Okay, awak just proceed, follow saja. Ingat ya, saya cakap lagi sekali, kalau ada dekat imbangan duga, masukkan dulu. Lepas tu follow saja apa legend am. Kalau debit, letak belah debit. Kalau kredit, letak belah kredit. Tapi butir, ambil butir kawan dia. Item, ambil item kawan dia. Okay, lepas tu tutup, cari baki HB, and baki HB bawa turun bawah jadi baki VB. That's it. Alright. Okay, so I think that's all for today. So jangan lupa for dia siapa yang nak join I punya private class, just contact saja number ataupun pergi saja dekat description. Just tekan saja link. Situ je akan direct terus WhatsApp dengan I. For dia siapa yang nak join kelas I untuk Max Account Form 4, Max Accounts dan juga Admax bagi level Form 4 dan juga level Form 5. Okay, and the class akan provide you playback video. Okay, so see you guys on the next video. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay, bye.